aura dia lain guys. Sebab dia dari segi pemakaian dia, yang tu membuatkan dia unik tau guys. Kalau korang tengok pun baju dia cukup, dia punya jaket je apa orang tahu ni lagu apa semua. Orang akan tahu, especially yang peminat Tega MJ memang akan tahu benda tu. And then dari hujung rambut sampai hujung kaki dia, dia punya trademark sangat mahal guys. Stokin saja pun orang dah tahu lah. Pants hitam, kaos hitam, and then lari sambil pakai stokin putih. So sangat menyerlah lah benda tu. Nampak matching guys. Lagu yang paling best kalau nak menari MJ ni lagu apa? Billie Jean. Billie Jean ni? Tapi Billie Jean ni tak berapa rancak kan dia? Dia tak berapa rancak, tapi dia punya tarian tu dia smooth, dalam masa yang sama dia tersusun. Tersusun dan easy lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syarif. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita ada seorang tetamu istimewa, seorang orang kata peminat, tetapi bukan saja minat tetapi juga berjaya menjadi seorang Michael Jackson, jelmaan Michael Jackson, impersonator yang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya ialah adik kita ni, iaitu saudara Ahmad Ibadi, Ahmad Ibadi Ahmad Saleh. Apa khabar Ibadi? Khabar baik, sihat. Terima kasih kerana sudi hadir. Ya, sure. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menemui Ibadi baru-baru ini di Bukit Bintang ketika sedang basking, dan memang betul, tiap-tiap kali bila Ibadi masuk saja, crowd dia akan jadi lain macam lah. Dia jadi macam crowd pula untuk kumpulan basking dia tu. Baik Ibadi, macam mana boleh minat Michael Jackson? Macam mana boleh minat? Satu, sebab image dan dia punya style. Especially dancer dia. Ya, I like his dancer. Sebab dia trademark dia sangat besar lah. Dia ada ciri khas tersendiri. Lagi satu, dia very handsome. Macam mana asalnya boleh terdedah dengan Michael Jackson ni kat rumah ni? Berasal dari bapak saya lah, sebab dia suka layan kan lagu-lagu MJ. Time tu saya budak-budak kecil lagi, tak tahu apa-apa. And then saya pernah sound sekali lah bapak saya, asyik lagu ni je, tak ada lagu lain ke kan? And then sometime tu ada satu masa tu lah, bapak saya stop hidupkan lagu-lagu Michael Jackson tu kan. So saya tertanya-tanya, mana lagu tu yang lama tak dengar kan? nak dekat 6 tahun jugalah tak dengar. So masa tu umur saya darjah 2. Bukan darjah 2, darjah 4. Saya yang cari sendiri hiburan tu. Bila bapak stop, cari balik? Saya pula yang cari. saya sambung. Alright. Ayah bekerja sebagai apa? Tentera askar. Tentera. Seorang tentera dah pencen? Ya, dah pencen dah. Tapi memang dia pun minat Michael Jackson? Saya tak tahu, sebab saya tak pernah tanya dulu. Sebab yelah, dulu kan dia selalu layan. Sekarang dah tak pernah layan dah. Dulu ayah ni, dia sekadar dengar ke dia menari sekali kat rumah tu? Dia suka tengok lah. Dia macam saya, suka tengok layan je. Dia tak ada lah sampai menari apa semua. Dia suka layan lah. Yang boleh rasa macam nak tiru Michael Jackson ni macam mana cerita dia? Saya tertarik pada moonwalk tu first. Tengok kat YouTube? Tengok time tu CD je, sebab CD? zaman tu YouTube tak ada lagi. Tak ada CD CD. So bila saya tengok, wah, so dahsyat lah. Dia nampak macam unik lah. Benda tu magic tau. Dia berjalan tapi dia ke belakang. So saya pun tertanya, apa rahsia dia kan? Saya pun nak tahu juga, nak belajar. And then sometimes tu bila time umur saya tingkatan 2, saya baru dapat benda tu, menari ni. Saya dah lama belajar dari sekolah rendah lagi, cuma tak dapat lah. Belajar tengok daripada CD tu lah. Tengok daripada CD tu. Bukan belajar daripada ada orang ngajar ke apa ke kan? Kerap ulang-ulang kan video dia, and then saya dapat sendirilah.
Practice slow-slow. Dulu masa kat sekolah, macam sekolah kan kadang-kadang ada hari penyampaian hadiah lah apalah. Ada pernah menari Michael Jackson kat sekolah? Oh, tak pernah. Oh, tak pernah? Tak pernah. Sebab saya seorang yang pemalu. Saya tak berani tampil di khalayak orang ramai. Saya memang pemalu. I see. Macam mana daripada seorang yang pemalu tu boleh keluar sebagai Michael Jackson, busking pula depan orang ramai tu, macam mana? Ya, maybe sebab faktor usia kan. Bila umur dah macam ni, saya fikir ni benda aku minat. So sampai bila aku nak tanam kan. So I try lah. I try apa yang ada, trying to be better. And saya buat apa yang saya ada tu, tunjukkan, buktikan dekat orang. Alhamdulillah so far rata-rata orang boleh terima lah. So saya teruskan lah. Kalau kita nak recall balik kali pertama menari ala-ala Michael Jackson depan public, depan orang ramai, ingat tak masa bila? Time tu kenduri kahwin lah. Kenduri kahwin. Masa tu dah habis sekolah? 3 tempat. 3 tempat? Yang tu saya baru cuba beranikan diri lah tampil depan orang. Tapi belum tak agak bergegas. Maknanya, tapi masa tu belum pakai macam Michael Jackson apa semua lah. Ya, I'm macam orang lain lah pakai t-shirt biasa je. Okay. Lepas tu bagi tahu kat pakcik tu, pakcik saya nak nyanyi Michael Jackson. Macam tu lah lebih kurang. Tapi saya tak pernah minta yang saya nak menyanyi. Bapak saya yang beria. Dia cakap panggil anak aku nyanyi. Sebenarnya saya tak suruh pun. Sebab saya malu. Tak nak bapak saya kena paksa saya juga. Kau sampai bila nak jadi macam ni? Kalau benda yang kau minat, kau keluarkan je. And then apa yang bila bapak saya cakap tu betul juga. Ada betulnya juga. Sebab kalau bukan kerana bapak saya, sampai sekarang lah saya malu. Masa dekat rumah, bila tengok CD tu, menari tak dekat rumah? Yang menari, tapi kena senyap-senyap lah. Jangan sampai mak tahu dia marah. Oh. Ya. Tu kalau mak saya tahu saya menari Michael Jackson, dia akan ambil CD tu, dia akan patahkan. Oh my god, I'm so proud. Asalnya begitu? Asal dia begitu. Okey. Daripada kau menari-nari, baik kau pergi belajar, buat kerja sekolah ke, sembahyang ke, yang kena faham lah mak kan. Dia beza dengan ayah. Saya difahamkan Ibadi anak tentera, perpindahan dah lah, biasalah anak tentera, camp sana camp sini. Maksudnya masa sekolah rendah di mana? SK Seri Alam 1. Seri Alam 1. Di mana tu? Di Pasir Gudang, Bandar Seri Alam. Oh, di Johor. Okey, selepas tu? Lepas tu sambung lah dekatan, sambung di SMK Seri Alam 2. Seri Alam 2, Pasir Gudang. Pasir Gudang. Okay. Johor Baru 81750. Saya ingat lagi. Okey, jadi sekolah di Johor Baru lah. Sampai form 5. Sampai form 4. Form 5 saya SPM, saya pindah Sabah lah. Sebab tahun 2014 ayah saya pencen. Okey, so maknanya ayah pencen di Sabah lah. Maknanya form 5 di Sabah. Di mana tu? Di SMK Datuk Panglima Abdullah, Sempurna. Ni pada XX student sekolah menengah apa tu? Datuk Panglima Abdullah. Datuk Panglima Abdullah Sempurna. Ni mesti kalau bahasa singkat dia SK Dipa je lah. SK Dipa. Okey. Orang Sempurna ni. Kemudian lepas habis SPM tu, family semua dah balik ke Sempurna. So bila pula yang Ibadi decide datang ke Semenanjung? Saya datang di sini, saya merantau. Mula-mula tahun tu 2019 akhir tahun, saya datang sini kerja sebagai operator lah. Kilang? Kilang, makan gaji juga. Di mana tu? Di Section 15 Shah Alam. Section 15 Shah Alam. Oh, so penghijrahan daripada Sempurna ke Shah Alam tu memang dah beritahu family memang nak bekerja lah. Ya, kerja lah. Berapa lama kerja di kilang? Saya kadang-kadang tukar. Dia setahun 2020 dari 2019 akhir tahun sampai akhir tahun 2020 saya dekat situ lah, UMW. Okay. And then saya tukar pula, pindah dekat lepas UMW yang ada, pindah security lah. Jadi macam mana pula yang boleh terjebak di dalam buat skim nak menari depan orang ramai apa semua ni, macam mana pula jadi asalnya? Ini yang cerita yang saya mula-mula nak viral ni. Saya dah kerja NXP lah, kilang. Setiap jam 8 malam bila saya free, ayah akan datang dekat satu restoran ni, restoran Air Tangan Ara nama dia. Restoran Air Tangan Ara. Di mana?
dekat Sunway juga, kawasan Sunway, kawasan perumahan saya dekat lah. Okey. Jalan kaki pun tak ada masalah. Okey. So bila balik dari kerja, yalah kita dah penat bekerja kan, apa tunggu apa semua, and then kita cari tempat macam yang healing lah untuk release tension untuk orang, hiburan kan. So saya datang pergi kedai satu makan ni, restoran Tangara. Lepas lah ada satu band tu, nama dia X Project. X Project. Itu band first saya pernah join. Yang mula-mula saya viral lah, ada orang lah. X Project, saya join dengan orang, Abang Adai apa semua tu. Time tu ada Lola Ekspedisi tau, drama. Drama Ekspedisi ada situ juga. And then makan sama juga macam biasa. Saya masih ada sifat pemalu. Yang membuatkan saya boleh perform dekat situ sebab kawan saya juga dorang paksa. Time tu kita orang baru nak berkenal lah dengan band ni, X Project. Kita orang pun first time jumpa. And then kawan saya cakap lah, kau menari lah, kau nyanyi. Kau kan MJ kan, ada bakat tu, kau keluarkan dekat sini try. Macam mana yang kawan tu boleh tahu you ada bakat? Sebab kita orang dah lama kenal. Kawan saya juga. So at least tak apalah, try nasib lah kan, try nasib juga. So bila saya perform satu kali, saya request lah, bang saya nak nyanyi satu lagu ni, lagu MJ lah. First saya bawa Billie Jean. Billie Jean, saya nyanyi lagu Billie Jean. And then diorang pun, oh my god, serius lah, kau biar betul nak nyanyi lagu ni kan. Ni lagu ni bukan lagu sembarang, sebab selalu orang miming. Orang akan miming, diorang tak akan nyanyi secara live lah, secara langsung. Maksudnya original voice. Macam saya pakai original voice. So dorang pun macam, ini biar betul, tak apalah kita layankan je lah kan. So bila dorang main, and then dekat situ saya perform, orang boleh terima. And then orang sokong. Ada sampai masa tu, sampai satu tahap hari-hari saya lepak sana, sampai adalah I pun tak tahu, dah lupa dah. Macam Astro ke apa, Astro tu datang dekat restoran tu, and then dia cari saya lah. Time tu saya bekerja, saya tak fokus sangat musician ni. Dan dia orang cari saya, Diorang kata diorang nak temu bual. Dekat situ lah punca saya, orang kenal saya dekat situ. First. Sebab saya ni kalau diikut, saya customer juga, selalu lepak dekat restoran Tangara. Saya tak ada apa-apa pun, cuma saya suka menyanyi dekat situ. So bila suka menyanyi dekat situ, orang update saya punya video. Yelah, pihak Astro, radio, stesen radio semua, Hot FM, diorang cari saya lah melalui dekat yang situ. Kata suka menyanyi kat kedai makan tu, penyanyi restoran Nara tu, memang nyanyi lagu Michael Jackson je lah, lagu lain tak nyanyi? Nyanyi ada juga lagu lain, bukan setakat MJ je. Ada lagu lain juga. Cuma rata-rata customer bila nampak saya, diorang akan tak lain tak bukan muka saya nak MJ lah. Nak MJ lah. Lagu yang tu je. Adakah minat Badi pada MJ ni sampai ke tahap you simpan semua CD-CD dia, hari-hari tengok YouTube dia ke, atau gunting keratan-keratan dia? Pernah. Pernah buat. Tapi semua tu dah dihancurkan oleh my mom. Mak saya tak suka saya jadi MJ. Really. Tapi bila saya dah jadi macam ni, baru dia sokong lah. Baru dia, I trust you. Sebelum ni dia tak percaya. Benda ni pun kau menari, tak akan menjadikan masa depan kau. Benda tu lah. Tapi sebenarnya ada baiknya juga sebenarnya. Mungkin kalau mak saya tak tegur. Jadi macam benda ni pun bagus juga. Dia menghilangkan you dulu kata segan, tak confident kan. Tapi bila buat macam ni, tiba-tiba dia jadi confident, dia datang dia automatis dia energi tu datang lah. Tapi kalau ikut original, saya memang pemalu, saya tak berani tampil. Kalau saya perform pun rata-rata saya akan pejam mata, saya tak berani tengok orang depan sampai sekarang. Kalau tak, saya boleh check lah video tu, tutup mata tu, mana tengok orang. Saya tak berani tengok orang. Kalau saya perform, saya fokus, tutup mata, anggap je tak ada orang. And then saya dengan dunia saya. Lepas tu dah habis nyanyi, duduk belakang. Duduk belakang. Relax lah, santai. Tapi kalau orang datang nak bergambar semua, okey lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita kena layan orang. Be humble. Yang boleh yang boleh join busking ni macam mana pula? Bila orang dah viral kan, orang pun dah cari. Restoran tu pun dah ramai orang. Apa kata kau join abang je lah. Kalau kau free, kau join abang je lah. Saya cakap, okay bang, tak apalah, saya on lah. Start dari situ. Time tu masih 2 kerja lah, saya fokus. And then makin lama dia macam
orang makin kenal, orang akan call kan, macam boleh buat show apa semua kan. Oh, dah mula dapat show dah? Dah mula dapat. Lepas masuk Hot FM tu saya dah dapat dah. And then start dari situ saya rasa macam komitmen untuk bekerja tu saya susah nak handle lah sebab anytime orang akan call. So saya fokus pada yang satu lah. Start dari situ lah. Yang dimasukkan show tu apa? Dinner show? Macam-macam lah dinner ke event ke event macam kenduri kahwin ada lagi. Kenduri kahwin ada. Tapi kenduri kahwin saya jarang, selalu dengan band. Dengan band. Tapi kalau yang tu solo lah, selalu solo. Okey. Kalau basking nak nyanyi lagu MJ ni bukan semua musician yang boleh bawa lagu dia sebab dia fast beat apa semua kan you lebih suka pakai -1 atau band? Dua-dua okey je. Dua-dua okey je, tak ada masalah. Kalau buat MJ dua-dua okey, cuma yalah sebab benda ni saya dah praktis dari kecil, so saya dah biasa dengan lagu-lagu dia lah. Tak kisahlah band ke, kalau band dia, kalau band ni diorang follow saya. Kalau -1 ni saya kena follow -1. I see. Timing jagalah. Lagu-lagu Michael Jackson daripada Jackson 5 semua hafal? Ya. Bilang orang lain hafiz Quran, saya hafiz MJ. Hafiz 30 juzuk. Tu bezanya. Saya pula hafiz 30 album. Lah saya difahamkan Ibadi juga at one time pernah menjadi pelajar sekolah pondok Ya, dia dah pernah lepas SPM. Oh, okey. Di mana? Di Sabah? Sabah. Tawau. Okey, Tawau lah. Balai. Sebelum berhijrah ke Semenanjung lah? Sebelum. Adik-beradik ada di Semenanjung? Ada adik-beradik? Kakak lah. Kakak dah kahwin orang Melaka. Kakak saya ada dekat sini Melaka. Okey. Ni tadi bila sebut pasal mak ni dulu dia cukup marah ni. Bila you menari MJ lah dengan MJ apa semua kan Bila yang first time dia find out yang anak dia ni rupanya kat KL ni dah viral lah ni, dia ada call ke apa-apa ke? Yalah, orang tua saya just yalah relax je lah, just sokong apa yang saya buat. Yang penting benda tu mendatangkan hasil, baik untuk saya, teruskan lah. Mak saya pun cakap macam tu. Mungkin maybe masa saya kecil tu yalah, kadang-kadang ibu ni dia orang fikir apa, tak nak anak dia orang lalai je lah. Okey, takut anak dia yalah, sebab terjebak benda-benda tak baik Mungkin kalau ibu saya tak ada, saya tak jadi macam ni juga kot. Sebenarnya ada hikmah juga. Ada hikmah kenapa ayah macam ni, kenapa ibu macam ni. Kalau tak, saya tak jadi macam sekarang. Alright, kita akan kembali selepas ini. Kita nak tahu pula bentuk-bentuk tarian ni, Michael Jackson ni, step-step dia macam mana. Kita kembali selepas ini. Baik, kita kembali bersama Michael Jackson kita, Ahmad Ibadi. Alright, kita ni sebagai orang luar yang lu tengok Michael Jackson ni, kita nampak pergerakan dia ni bermacam-macam. Sebagai orang yang memang minat Michael Jackson ni, sekurang-kurangnya ada berapa pergerakan jenis tarian Michael Jackson ni Paling basic lah, paling basic dan unik moonwalk lah. Moonwalk sebab itu di antara the king of the pop, dia punya dia punya trademark paling terbesar di bumi ni lah. Senang cerita. Moonwalk. Sebut pasal MJ, the king of pop, dorang akan cakap moonwalk dari segi dancer dia. First moonwalk lah. Itu basic.
Yang jalan ke belakang tu Jalan ke belakang. Jalan ke belakang. And then daripada jalan ke belakang tu kemudian buat macam roundabout, pusing serentak tu. Itu ada dia memang ada tarian-tarian step-step tertentu. Dia ada step tertentu dan dia ada setiap tarian tu dia ada nama dia. Cuma saya pun tak tahu nama dia. Yalah, tak ingat. Yang paling susah dia punya step apa dia? Yang paling susah dangerous lah yang macam ni. Banyak dia punya buah tangan-tangan tu dia. Oh, dia punya buah dia. Sendi dia ni pun bergerak. Saya pernah. Tapi memang banyak lagi lah sebenarnya. Ada yang macam simple pun, paling simple pun. Okey, minat sebelum orang kata takkanlah tiba-tiba terus pandai menari macam ala-ala MJ. Tak pernah ke sebelum ni orang kata menari joget ke apa ke memang you tak pernah menari lain, menari style MJ? Shuffle lah dulu, shuffle. Oh, shuffle. Yalah, shuffle pun break dance apa semua. Tapi yang tu banyak dah saya lupa lah. Tapi yang saya kerap fokuskan memang MJ lah. Sebab dia aura dia lain guys. Sebab dia dari segi pemakaian dia, yang tu membuatkan dia unik tau guys. Kalau korang tengok pun baju dia cukup, dia punya jaket je apa orang tahu ni lagu apa semua. Dorang akan tahu, especially yang peminat Tega MJ memang akan tahu benda tu. And then dari hujung rambut sampai hujung kaki dia, dia punya trademark sangat mahal guys. Stokin saja pun orang dah tahu. Pants hitam, kaos hitam, then nari sambil pakai stokin putih. So sangat menyerlah lah benda tu. Nampak matching guys. Lagu yang paling best kalau nak menari MJ ni lagu apa? Billie Jean. Billie Jean ni? Tapi Billie Jean ni tak berapa rancak kan dia? Dia tak berapa rancak tapi dia punya tarian tu dia smooth. Dan masa yang sama dia tersusun. Tersusun dan easy lah. Selalu kalau kita tengok MJ di konsert apa semua, dia akan ada penari backup dia belakang dia kan Macam Ibadi sendiri pernah tak ada penari backup di belakang? So far you solo je? Tak pernah lagi, tak pernah lagi. Solo je? Solo je. Dan yang menariknya, selalu bila kata impersonator MJ ni hanya miming saja. Dia menari boleh, tapi dia tak menyanyi, dia miming saja. Tapi Ibadi ni lain. Ibadi menyanyi sekali. Suara pun buat suara macam Michael Jackson. Suara memang original macam tu ke? Nyanyi lagu apa pun suara macam tu ke? Atau hanya lagu MJ suara dia lain? Nyanyi pula lagu lain. So macam mana? Macam mana Zat? Dia banyak karakter lah. Kalau lagu lain saya akan jadi Azura, ada sinar di mata, like that. Biasa dengan nyanyi Azura. Dia biasa guys. Kadang-kadang kalau saya bawa lagu slow dia jadi macam tu. Once say. Biasa dengan she was born like you the queen. Dia macam ala-ala Sudirman sikit lah. Pitching. Kalau artis Malaysia yang ada karakter macam Michael Jackson ni siapa? The only number one, Sudirman. Sudirman ada ciri-ciri Michael Jackson tu Satu, dari segi suara dia korang boleh tahu. And then dia boleh menyanyi dan menari. Hanya dia saja dekat Malaysia ni. Dia ada, lepas dia memang dah tak ada dah. Percayalah guys, korang carilah artis mana-mana pun hanya Sudirman saja. Sebab dia pun pernah mendapat tempat hiburan terbaik di Asia tau. Sudirman ni dia pernah mengharumkan nama Malaysia guys. Berapa ramai di Malaysia sekarang ni yang suka jadi impersonator MJ ni? Banyak. Ramai Banyak. Salah satu yang saya kenal kawan saya Zax, and then MJ Surin. Banyak lagi lah. MJ Surin, Zax. MJ Surin saya kagum sebab dia punya muka image sama dia, muka dia sama. Tapi dia orang Malaysia guys, dia India, but dia punya kulit putih guys. Dia kalau tengok tu memang dia MJ selepas pembedahan lah. Kalau macam saya ni MJ sebelum pembedahan. 80-an punya style yang si MJ Surin ni 90-an punya style. So dalam ramai-ramai geng-geng MJ ni memang you all ada satu WhatsApp group ke apa? Kita orang ada group sebenarnya. Ada group. Kalau nak share show ke apa, video kita orang send dekat situ. Masing-masing support lah. Bagus support. Masing-masing support Masing-masing support. Memang lawa tarian dia memang sebiji. Dia punya muka pun sama. Masa MJ ni
Masa dia meninggal apa masa tu masih remaja, masih kanak-kanak lagi. Ya, saya tak ada perasaan masa tu. Saya tak rasa sedih. Yelah, masih kecil lagi lah. Masa kecil. Budak kan. Yang I tahu, I dengar lagu dia, I shock. Dia mati pergi lantak dia lah. Lagu dia yang paling you suka lagu apa? Another day is gone and I'm still all alone. Okay. How could this be? Come on everybody. Ada tak tahu. Ada. Dia banyak jenis guys. Dia banyak buah. That's why saya cakap MJ ni dia pelik tau. Dia luar biasa lah. Dia ada dari segi dia ada 4 jenis. Shampoo. Ni kalau dapat dah boleh pergi jauh lah. Okay. Paling famous like that. Okay, mungkin orang tanya, sampai bila you nak meniru Michael Jackson? Tak teringin ke nak ada image sendiri? Kan macam mana kalau orang cakap macam tu? Macam mana image tersendiri? Maknanya it's about time to you kalau you nak pergi jauh, you kena ada image sendiri. You jangan tiru. Mesti ada juga kata-kata yang macam tu kan. Memang ada. Saya pun sebenarnya sebelum orang cakap macam tu, sebelum saya viral, saya pun terfikir juga. Sometimes suatu nanti saya nak keluar daripada bayang-bayang MJ. Tapi dalam masa yang sama pernah juga terfikir mungkin maybe saya akan buat single album untuk saya sendiri kan. Tapi dalam masa yang sama saya menyanyi dengan cara saya tersendiri. Maksud dia trademark MJ tetap ada, cuma saya bawa nama saya sendiri. Saya kena keluar dari bayang-bayang MJ guys. Kalau kata tadi keluar daripada bayang-bayang MJ, genre apa yang rasanya sesuai dengan you ni? Balada ke, rock ke? Genre dia tetap macam MJ juga, cuma dia memang MJ lah, tak lari. Cuma saya tak bawa nama dia lah. Maksudnya tu lagu tu saya punya. Dan dari segi pakaian pun maybe saya akan reka sendiri ke apa ke macam tu lah. Tapi tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau dia sendiri. Cuma Sabah sangat berbakat. Kalau kita tengok lah especially dalam dunia hiburan saya pun tak tahu juga lah sebab tak teringin ke nak bawa lagu dialek Sabah macam anak kampung ke apa ke? Sebelum ni pernah lah tahun lalu pasal original Sabahan tu. Lagu tu saya pernah terviral tanpa sengaja lah. Ada orang record kan, sebab saya buat ala-ala macam mana nak cakap dia punya kan lagu tu lagu slow. Saya dia slow kan, tapi saya pergi ubah arrangement dia jadi laju. Saya pergi tukar arrangement dia jadi rancak. And then orang pun adalah kecam tu perkara biasa. And then dalam masa yang sama kebanyakan orang terima lah lagu tu sebab dia bunyi dia lain. Sepatutnya macam ni tau. Odoi sayang kau mau saya sipu duk gunung Kinabalu. Tapi saya pergi ubah. Odoi sayang mana kau mau saya sipu mana duk gunung. Dia macam rancak sikit. Dia ayat tu bersambung. Dia macam ada khol-kholah dia. Khol-kholah dia. Macam tu lah lebih kurang. That's why dia macam ada kelainan sikit lah. I see. Sebab bila saya kaji-kaji kan sepanjang saya dalam industri ni kebanyakan orang nak yang benda yang pelik. Orang suka benda yang pelik, yang lain dari yang lain. Sebab kalau benda tu perkara biasa, orang akan biasa je lah. Biasa je lah. Sebab saya pun pernah juga selain daripada MJ, saya main lagu biasa. Kadang orang macam tu je lah. Orang lain macam tu je. Dia beza kalau kita bawa dengan karakter kita sendiri. Kelainan maksudnya kita ubah. Tapi yang pastinya pastikan jadilah. Jangan tak jadi. Kalau tak sendiri malu. Tadi Badi ada sebut tentang kecam, kritikan lah istilahnya. Biasalah dalam dunia sekarang ni netizen ni, but it's okay. Netizen ni mungkin ada yang mentertawakan, ada yang kritik tak macam Michael pun kan. Ada juga yang puji, wush biji lah apa semua. Kita go for kecaman lah. Kecaman, kritikan sama. Macam mana you absorb benda tu? Macam mana you menyerap? Kalau saya lah kalau saya suka baca komen orang sebab kadang-kadang saya terhibur. Walaupun dia kritik. Walaupun dia kritik, kadang-kadang saya sebab benda ni macam mana cakap kalau orang kecam saya, yalah biar benda tu biasa. Itu bukan tugas saya. Saya hanya boleh baca saja. And then saya suka berdiam.
Itu orang yang kecam tu akan ada orang yang akan tegur diorang. Dia macam tu lah. You tak payah balas. Tak payah balas. Okay. But it's okay. I just want to say try to be better. But kita ambil pelajaran je lah dari apa yang orang cakap. Kita kena apa? Terutama yang dah lama otai lah dalam industri ni, kita ambil ilmu lah dari diorang, belajar dari diorang. Tu je lah. Kalau saya nak tanya sikit lah kalau kita lihat pergerakan dia sangat agresif, laju, stamina memang kena all out lah. Macam mana pula dapat stamina tu? Memang orang kata apa, semula jadi ke atau macam mana? Wallahualam, tu kadang-kadang kuasa Allah juga. Saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah kaji kenapa saya boleh jadi macam tu, MJ kenapa boleh jadi macam tu. Tapi apapun, benda ni sebenarnya adalah anugerah sebenarnya. Dia anugerah. Sebab kalau kita belajar pun, praktis pun, benda ni macam mana saya cakap I don't know lah. Saya pun kalau nak kaji saya boleh jadi gila juga. Betul. Sebab sampai sekarang, sampai hari ni saya tak dapat macam mana, kenapa bakat ni boleh ada, macam mana boleh wujud dekat dunia. Dia menari dah penat, and then dia menyanyi pun dah semput dah tu, penat. Saya rasa benda tu. Tapi alhamdulillah so far semua berjalan dengan lancar lah. Benda ni macam cakap memang kuasa dari Tuhan lah, dari Allah lah. Kalau setiap kali basking tu, contohnya di Bukit Bintang satu malam, berapa lagu yang selalu yang Ibadi akan perform? Berapa? Sebab kita orang gila-gila, ada 3 penyanyi. Kalau kat Bukit Bintang ni ada 3 penyanyi. Satu lagu, and then putar balik. Contoh dia jalan, ni jalan. Dah habis ni sambung lagi, pusing balik ni. Dia ganti-ganti lah. Dalam 6-7 lagu atau kurang lebih? Dalam 8 lagu lah. 8 lagu. Tapi orang lain 8 lagu ni lagu balada lah, lagu Hindustan lah, movement tak adalah seagresif Michael Jackson. Tapi Michael Jackson ni 8 lagu boleh dikatakan semua fast beatnya, kecuali lah macam 1-2 Heal the World lah, apa tu kurang lah sikit kan. Penat dia macam mana? Tapi kalau saya lah saya tengok MJ kebanyakan masa Heal Story World Tour itu dia maybe faktor usia kot. Maybe faktor usia. MJ pun dah tak berapa sangat kesihatan dia. Dia pun miming jugalah. Dia pun miming juga. Yang original suara dia time Bad Tour dengan Dangerous Tour. Tak, maksudnya Ebadi tak rasa penat ke bila bila terpaksa dalam 7-8 lagu menari yang seagresif? Tak ada. Saya okey. Saya tak pernah rasa penat. Sebab dia sweep ganti-ganti. Tu tujuan dia kalau ada 3 penyanyi, 2 penyanyi. Sebab kalau saing seorang handle sana memang matilah saya kan. Tapi ini pun macam ibarat exercise jugalah untuk kesihatan. Untuk kesihatan juga. That's why saya ni kuat makan tapi tak gemuk-gemuk. Patutnya saya dah gemuk sekarang. Benda macam ni lah. Tak boleh lah jadi berkerja saya kalau gemuk. Tapi kadang itulah, telinga jangan nak berisi. Tapi apa boleh buat lah. Setiap hari kerja saya, hari ni basah. Apa plan sebenarnya dalam jangka masa panjang? Adakah nak terus kekal dengan MJ ni, atau hiburan ni sekadar orang kata part time cari duit makan sikit-sikit, tapi cita-cita lain ke macam mana? InsyaAllah maybe saya terus je berkarya dalam industri muzik ni. Dalam masa yang sama, macam mana cakap saya lalui je apa yang patut. InsyaAllah soal rezeki tu di tangan Tuhan, and then saya perlu lalui dan usaha je.
kalaulah diberi pilihan selain MJ, siapa agaknya penyanyi yang memang menjadi idola Ebadi? Kalau untuk cover lagu, hiburan, idola, Freddie Mercury pun okey juga. Oh, Queen boleh menari cara Freddie Mercury? Ya, just bawa satu single stand mic and then kangkang je lah. Tak boleh lawan macam Michael Jackson lah. Tapi apa pun, in my heart, number one, saya setia pada yang satu, The King of Pop. Saya tidak akan curang kali kedua. Pernah perform di negeri kelahiran sendiri di Sabah? Oh, banyak kali. Oh, banyak kali. Acting ni tak nak buat show di luar negara ke? Mungkin saya tak menyerlah lagi dekat sana. Okey. Orang tak tahu lagi lah. InsyaAllah lah, ada rezeki, pelan-pelan. Ada step lagi yang masih lagi Ebadi belum dapat kuasai Michael Jackson punya step. Satu lagu tu lah. Dua lagu. Remember the Time dengan Ghost. Okey. Dangerous boleh lah sikit. Kalau yang Ghost dengan Ghost thriller ke? Bukan. Thriller lain. Thriller saya dah khatam. Okay. Ada pula khatam dia. Yang Ghost ni saya tak dapat lagi sebab dia kangkang sana kangkang sini kan. Dan begini dia banyak lah gitu. Dia memang unik lah. Memang unik. Alright. Tapi tu kalau dekat Malaysia orang tak berapa kenal sangat lah lagu. Alright. Hanya peminat Tega saja yang tahu benda tu. Orang Malaysia memang mungkin diorang tahu, cuma tak macam yang Billie Jean Beat It ni kan. Ya. Dia memang kurang sangat lagu ni. Sekarang kalau orang nak tengok persembahan ataupun show Ebadi di mana sekarang ni? Sekarang ni bolehlah datang Bukit Bintang ke. Bukit Bintang Bukit Bintang. Setiap hari? Kadang Selasa ada, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu lah. Almost every day lah. Itu pun kalau saya tak busy lah. Tapi kalau saya ada job luar, maybe saya tak ada lah. Kalau show tu selalunya di Bukit Bintang tu di kawasan mana tu? Kadang-kadang di CMB, tak boleh tu lah. Kadang-kadang CMB, kadang di Family Mart. Okey. Tapi selalu Family Mart. Daripada pukul apa sampai pukul apa? Selepas Isyak lah, 8.30 sampai 12 malam. Okey. Tak jemu ke jadi menari nyanyi lagu MJ ni? Dia macam mana? Selagi orang masih nakkan benda tu, so tak pernah jemu lah. Yang membuatkan semangat ni sebenarnya, saya ni tak ada apa-apa pun. Tapi orang sekeliling saya lah, yang orang yang mendukung saya. Sebab tanpa anda semua, benda ni takkan ke mana-mana pun. Tak pernah menyertai apa-apa pertandingan meniru gaya Michael Jackson ke apa ke? Tak pernah. Okey. Lagipun orang dah kenal Michael Jackson kan, mana boleh masuk pertandingan. Itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebentar lagi kita nak tengok macam mana apa yang dimaksudkan oleh Ebadi tentang tarian Michael Jackson ni. Tetapi kita tak guna lagu Michael Jackson lah, sebab kita tak ada copyright benda tu. Tapi kita akan pasangkan lagu lain. Tapi pada masa yang sama kita nak tengok bagaimana Ebadi betul untuk macam mana dia menggayakan ataupun dia meniru pergerakan Michael Jackson. Mungkin satu soalan terakhir Ebadi kepada peminat lah, ataupun siapa yang nak panggil Ebadi untuk buat show ni, macam mana nak contact Ebadi ni? Korang boleh lah follow saya punya TikTok. Ebadi 14 ataupun at saya punya Facebook Ahmad Ebadi. Dan saya punya Instagram Ebadi Ahmad. Okay, swipe je, terbalikkan je. Lepas tu kalau nak nak panggil buat show ke apa ke, DM lah. DM tepi DM tepi. Okey, pada adik-adik yang juga minat MJ, nak tiru MJ ni apa semua ni kan, mungkin ada kata-kata pada dia orang kepada budak-budak, adik-adik yang minat MJ ataupun memang suka tarian dia. Aku cuma nak katakan, kita geng korang adalah moonwalker. Sebab peminat MJ ni yang macam saya ni, terutamanya impersonator ni, kita dipanggil moonwalker sebab kita buat apa yang MJ buat. You are the moonwalker. Welcome to the club. Okay, sebelum kita nak tengok MJ menari,
nak dengar sikit MJ nyanyi lagu Ibadi nyanyi sikit lagu MJ. What song? Apa yang ni lah, yang suka bawa lah selalunya. It's close to midnight. It's something that neighbors are knocking on the door. I'm down to moonlight. You see your song that I almost stop your heart. You time to scream, but I don't think the sun before you make it. Yeah. You start to freeze as so look you right between your eyes. You're better lies, cause then it's Thriller. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi kita punya temu bual dengan Ahmad Ibadi. Ahmad apa tadi? Ahmad Saleh. Ahmad Saleh, seorang impersonator. Kalau nak jumpa Ibadi, datang ke kawasan Bukit Bintang dalam pukul 8.30 9 macam tu lah, di mana Ibadi akan perform bersama grup apa tadi tu? Grup Don't Panic. Don't Panic. Yang penting anda semua tidak panik ya. Macam-macam genre lagu akan ada situ. Dangdut ada, rock ada, Michael Jackson kita ni pun ada. Setiap hari Setiap hari Selasa dan Ahad lah. Tapi Don't Panic sentiasa ada. Don't Panic Isnin je tak ada. Okey. InsyaAllah lah kalau tak cuaca mengizinkan. Ya, dan kalau rasa nak jemput Ibadi untuk perform, jangan lupa pergi ke sosmed beliau. Ada TikTok, ada Instagram, DM lah. Kalau nak panggil ke apa ke, jangan risau. Bayaran okey InsyaAllah. Charge dia berpatutan. Mari kita support anak muda kita ni, datang jauh daripada sempurna, datang berhijrah ke Semenanjung untuk mengejar impian dia. Anyway, terima kasih Ibadi kerana bersama kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you so much, everybody. I love you all and God bless you. Oh.